Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, tinggalkan perbicaraanmu mengenai manusia selama engkau tetap berdiri dengan dirimu dan hawa nafsumu, dan tutup mulutmu dari berkata-kata. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, apabila Dia mahukan engkau untuk sesuatu perkara, akan disediakan engkau buatnya. Jika Dia kehendaki, Dia akan bangkitkanmu, dijadikanmu ahli untuk itu, serta ditetapkanmu padanya. Dialah yang menonjolkan dirimu, bukan engkau sendiri. Lantaran itu hendaklah engkau serahkan dirimu dan kata-katamu serta segala hal ehwalmu kepada takdir Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau sibukkan dirimu dengan beramal saja. Jadikan amalanmu itu tanpa banyak bicara, dan ikhlasmu itu tanpa ada riak, dan tauhidmu pula tanpa ikut syirik atau berkongsi dengan yang lain. Bekukan dirimu supaya tidak disebut-sebut di dalam khalwat, bukan terang-terangan di hadapan orang ramai. Batin tanpa zahir. Dan bekerjalah dengan batinmu pula untuk membatalkan semua niat. Bukankah engkau sedang berkata-kata kepada Allah Azza wa Jalla, dan engkau maksudkan dengan kata-katamu itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni hanya kepada engkau sahaja kami menyembah, dan kepada engkau sahajalah kami memohon pertolongan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan khusus kepada siapa yang hadir di hadapanmu. Memanglah engkau, ya Tuhan, ada di hadapanku, wahai yang serba tahu tentang diriku dan yang dekat denganku, dan wahai yang menyaksikan apa yang aku lakukan. Berkata-katalah kepada Allah dalam solatmu dan di luar solatmu dengan niat ini dan atas sifat ini. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, U'budillaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka ingatlah bahawa Dia sedang menyaksikanmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara pesanan yang baik untuk kita amalkan dan iltizam dengannya ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak menguntungkan agama kita, perkara-perkara yang tidak memberikan kelurusan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang mungkin menjadi bebanan di hari akhirat kelak dan menjadi pendakwaan yang berpanjangan. Supaya kita perhatikan setiap tutur kata kita, khususnya yang melibatkan manusia, maruah manusia. Hatta kalau
kita berbicara tentang manusia yang tidak memberikan faedah kepada kita dicela, apatah lagi yang membawa pada dosa dan musibah pada hari akhirat kelak. Seumpama fitnahnya, seumpama perkara-perkara yang menghinanya, mengumpatnya, atau perkara-perkara yang hawa nafsu kita ada bahagiannya. Sebab kita nak ambil keuntungan tertentu daripada perkataan kita pada manusia. Maka perkataan seumpama ini perlu dijauhi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baik Islam seseorang itu, dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengannya. Ketika mana Luqmanul Hakim ditanya, bagaimana Tuhan mencapai kedudukan ini? Macam mana Tuhan ini jadi dimuliakan oleh Allah? Sehingga nasihat Tuhan menjadi emas bagi kami, permata. Lalu kata Luqman, kerana 3 perkara. Yang pertama ialah sidqul hadis, iaitu benar tutur kataku. Yang kedua, adaul amanah, melaksanakan amanah. Dan yang ketiga ialah aku meninggalkan apa yang tiada kaitan denganku. At-tarku ma la ya'nini. Aku tinggalkan apa yang langsung tidak ada faedah bagiku. Bila kita melihat 3 perkara ini yang menjadikan kemuliaan Luqmanul Hakim. Siapa pun atas dunia ni kalau tengok orang berjaya, kita nak tahu apa resepi dia. Yang berjaya dengan dunianya, materialnya, yang berjaya dengan kejayaannya, maka kita pun nak tanya apa resepi. Kita memang nak tahu. Kita nak beramal. Maka Luqman sebut 3 perkara. Pertama, sidqul hadis, biar kita sentiasa cakap benar. Yang kedua, tunaikan amanah. Apapun amanah yang diberikan pada kita, lakukan. Yang ketiga ialah tarkun ma la ya'nini. Tinggal benda yang tak ada kaitan dengan kita. Apa yang tidak ada kaitan. Percakapan bukan sekadar percakapan kita tentang manusia lain yang bersifat fitnah, yang mungkin bersifat menjatuhkan reputasi dan sebagainya, termasuk percakapan berkait dengan kita sendiri. Tak perlu kita cuba nak apungkan diri kita, nak angkat diri kita supaya dikenali, tidak perlu. Secara umumnya, melainkan dalam hal-hal yang tertentu. Kali itu bila kita bahaskan hadis, di mana Imam Nawawi dalam Matan Arba'in, hadis 40, meletakkan hadis ini dalam hadis yang ke-12, pada tangga yang ke-12. Dan bila beliau menyebut bahawa hadis ini telah dipandang oleh ulama, iaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda keislaman seseorang itu, tanda Islam yang baik, ditinggal benda yang tak ada kaitan. Hadis ini salah satu daripada hadis yang merangkumi adab-adab yang mulia. Nawawi rahimahullah menakalkan pandangan salah seorang ulama Malikiyah yang terkenal tentang hebat hadis ini, yang merupakan aslun azimun fil adab, satu usul yang penting dalam berkait dengan akhlak, adab. Ada 4 hadis. 4 hadis yang berkait dengan adab yang semuanya dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Matan Arba'in. Yang pertama hadis ini. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adab yang pertama kita kena lazimi. Tinggalkan apa yang tiada kaitan dengan kita. Yang kedua ialah hadis falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik atau diam. Hadis pertama tadi, tinggalkan apa yang tiada kaitan dengan kita. Yang kedua, cakap yang baik atau diam. Falyakul khairan. Yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Dan yang keempat ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyayangi saudaranya seperti dia sayang diri dia. Baik, perhatikan 4 hadis ini yang diusul kepada adab. Dan ini yang menyelamatkan kita di hari akhirat kelak bila bersangkutan dengan manusia. Kerana kesalahan paling banyak akhirat kelak, kesalahan bersangkutan dengan manusia. Kesalahan paling banyak bersangkutan dengan manusia.
Bayangkan kalau kesalahan bersangkutan dengan manusia, panjang hisabnya, sukar hisabnya. Kerana manusia ini, bila kita buat salah dengan dia, dia amat mengharapkan pahala kita. Dia nak sangat pahala. Supaya dapat mengambilnya, lihat risiko dia. Kita sendiri pun mungkin pahala tak berapa nak cukup. Tiba orang datang ambil pula. Atau dibebankan kita pula dengan dosa dia. Sebab itu kalau kita boleh keluar dari dunia ini tanpa ada kaitan kita dengan manusia, maka lakukan. Siapa yang mampu keluar dari dunia ini tanpa ada kaitan dia dengan manusia, perbicaraan yang berkaitan tidak baik. Tuan-tuan lihat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Islam yang baik, dia tak akan mencampuri benda yang tak ada kaitan dengannya. Kadang-kadang perkara ni tuan-tuan, kita nak jadi semua benda. Kita lah nak jadi pemberita, kita lah nak jadi penyiasat, kita lah nak jadi polis, kita lah nak jadi peguam, kita lah nak jadi mahkamah, kita lah yang nak jadi penjaranya. Maka semua orang kita hukum hanya dalam satu wall kita. Tentang perhatikan yang kita tinggalkan dalam Facebook kita, IG kita, itu adalah suatu yang mungkin menjadi jariah kita atau menjadi satu azab yang berpanjangan. Muhasabah, cek balik. Selama kita ber-Facebook, selama kita ber-IG, selama kita ber-Twitter, selama kita ber-TikTok, ada tak sesuatu yang berkaitan dengan manusia yang tak ada kaitan, yang tidak berfaedah pada kita? Kalau boleh kita buang-buang lah. Ni kita nak cakap semua hak cerai orang, hak kahwin orang, hak anak orang, hak kesalahan orang. Kadang kesalahan itu berskala kecil kita cuba besarkan. Padahal kesalahan tadi berkait dengan kelompok tertentu yang patut tahu, kita tolong sebarkan. Maka aneh kita. Sehingga banyak kejahatan yang kecil dibesarkan kerana mulut kita. Sebab kita memang suka sebar, viralkan, viral. Benda salah, dia dekat kampung dia 2 orang je. Tapi viral sehingga jadi 2 negara. 2 benua. Maka perbuatan ni membahayakan kita. Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir menyebut, bila nafsu kamu masih mengawal diri kamu, maka perhatikan bicara kamu. Tetapi kalau kita, Masya Allah, iman kita okey, ilmu kita pun okey, maka kita tahu apa nak cakap. Tapi kalau sekiranya ilmu kita belum okey, banyak benda kita tak tahu lagi, tapi kita sibuk benda yang kita tak patut tahu. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah menyatakan bihasbi mri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu bima la ya'ni. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa bila dia ini meninggalkan apa yang patut dia tahu, tetapi dia menyibuk pada perkara yang dia tak patut tahu. Yang patut kita tahu tuan-tuan, ni fardu ain kita tak lepas lagi, fardu kifayah kita tak lepas lagi, ilmu-ilmu yang berkait dengan akidah kita belum selesai lagi, ilmu yang berkait dengan sufi kita belum selesai lagi, tafsir, hadis, banyak kerja kita. Yang kita jahil banyak, tapi kita duk sibuk benda yang kita tak patut tahu. Yatakallafu bima la ya'ni. Duk menyibuk benda yang dia tak patut tahu. Dia nak tahu juga sebab apa member kawan dia ni bercerai. Nak tahu juga, pening dia. Merata cari nombor telefon. Sebab apa nak tahu cerai kat? Sebab apa? Dia nak tahu juga ni kawan dia ni macam mana ni. Dia punya income dia besar ke kecil. Tentang benda-benda yang dia tak patut tahu. Takalluf. Kan itu kita lihat. Kalau kita bercakap sesuatu yang di luar ilmu kita, maka itu adalah perkara yang amat tercela. Dan bila kita bercakap pula sesuatu yang melibatkan maruah orang lain, maka kita seperti sedang bermain di jurang api neraka. Hal maruah orang kita tak tahu betul ke salah. Bila tak tahu betul salah, nak teka buat apa? Biar mahkamah lah. Tak, kita tak, saya nak campur juga ustaz. Kadang-kadang ada orang dia nak nasihat orang tapi dia buat surat terbuka, biar semua orang baca. Tak, kita kalau benar nak nasihat orang, nasihatlah secara khusus pada dia. Maka kenapa kita perlu ada nasihat umum? Padahal yang kita maksudkan dia. Lainlah kalau nasihat umum itu memang untuk umum. Tapi kadang-kadang nasihat kita khas untuk orang tu. Tapi kadang-kadang kita pun ada ruang untuk sampai pada dia. Namun kita tetap mengambil nasihat umum untuk mencari suatu bahagian hawa nafsu kita. Maka ini salah. Ini membahayakan kita.
Setiap kali kita bercakap hal orang lain, kita sedang berlega di tepi neraka. Maka perhatikan langkah kita. Jangan sampai kita tersilap. Pernah satu ketika, ada seorang lelaki Ansar meninggal dunia. Lalu bila dia meninggal dunia, seorang lelaki berkata depan Nabi SAW. Dia kata, "Abshir bil jannah." Beruntunglah kamu ahli syurga. Rasulullah tengok dia. Macam mana kamu tahu dia ahli syurga? Kamu pandai-pandai kata dia ahli syurga macam mana? Fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakhila bima la yanqusuhu. Barangkali dia ni masih hidup, pernah bercakap benda yang tak ada kaitan dengan dia. Atau dia pernah kedekut benda yang tidak akan mengurangkan hartanya. Tak keluar zakat ke, atau tak bersedekah yang tak kurangkan harta dia. Tetapi Rasulullah sentiasa ingatkan kita jangan duk mudah kata orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Ya, orang kita Alhamdulillah bagus dalam bab dia tak mudah kata orang ni ahli neraka. Itu hati-hati. Dan termasuk benda yang kita berhati-hati juga, kita tak mudah kata orang ni ahli syurga. Dia ni ahli syurga, dia ni ahli syurga. Sebab kita tak tahu benda tu, mana kita tahu. Ya, kita doakan semoga dia menjadi ahli syurga, ya benar. Tapi kalau kita mudah kata, oh ini sahabat syurga saya, oh jangan cepat sangat. Nabi SAW pun tak kata ini sahabat syurga saya. Tetap sahabat disebut sahabat Rasulullah. Tak ada pun disebut sahabat jannah, sahabat syurga. Tidak disebut begitu. Kenapa bimbang mencampuri perkara yang kita tak ada kaitan? Bila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, seorang wanita berkata, bertuahlah dia ahli syurga. Rasulullah memarahinya. Mana kamu tahu dia ahli syurga? Ya, ilmu Allah. Tetapi supaya kita tak campur benda tu, kita mesti sibuk beramal. Bagaimana bahagian kita, itu urusan Allah. Tapi kita berharap yang baik-baik. Dan kita juga berharapkan kepada kawan-kawan kita yang baik-baik. Tapi untuk kita berkata terus, seolah di mulut kita menentukan siapa ahli syurga atau tidak. Ini ahli syurga ni, ini ahli syurga. Kadang-kadang kita jumpa anak-anak kecil, oh ini anak-anak syurga. Oh cepatnya. Macam mana kita kata dia anak-anak syurga? Dia nanti balik, dah besar. Kemudian sebaliknya berlaku pada dia. Maka jangan mudah melainkan orang yang memang dia dah mati waktu kecil dia. Pernah anak syurga berdasarkan hadis yang jelas. Maksud hadis ini bila Rasulullah tegur lelaki yang berkata, Abshir bil jannah. Bertuahlah kamu, beruntunglah kamu ahli syurga. Nabi kata, macam mana kamu tahu ni? Senang-senang. Kalau kita biarkan ungkapan ini dimainkan oleh orang awam, akhirnya orang awam dengan mudah. Orang buat maksiat banyak pun kita ahli syurga ni sebab dia ada pernah buat baik. Ahli syurga ni. Akhirnya kejahatan tidak boleh kita hentikan. Sedangkan orang-orang baik pun takut sikit kesalahan dia buat. Bima Allah murka. Supaya subur kebaikan. Hari ini, kadang-kadang orang tu memang bengkok perjalanan dia. Tiba-tiba kita dengan mudah, dia ni ahli syurga sebab dia begini-begini. Akhirnya ramai orang berani buat maksiat. Atas alasan nanti dia akan buat sedikit kebaikan, nanti ada orang viral dia juga di syurga. Tetapi ini benda yang membahayakan. Bukan saya bermaksud kita kata orang tu ahli neraka pun tak boleh. Tak boleh kata dia ahli syurga, tak boleh kata dia ahli neraka. Ia urusannya di sisi Allah. Dan kita doakan yang baik. Kita doakan yang baik-baik kepadanya. Kita mungkin boleh berkata, semoga dia menjadi ahli syurga. Semoga Allah masukkan dia dalam syurga. Kita doa biar Allah masukkan dalam syurga. Allah ampunkan. Sebab itu dalam hidup kita banyak minta ampun dosa. Sebab walau bagaimanapun bagus kita tak pernah rasa kita suci dari dosa. Tidak pernah. Nabi SAW tidak mahu perasaan itu ada pada mana-mana orang. Sebab itu Rasulullah SAW sentiasa istighfar setiap hari. Dan Nabi beristighfar dengan jumlah yang besar, 100 kali. Nabi tidak mahu ada umat merasa dirinya suci, tidak berdosa. Kita semua berdosa. Dan kita semua bimbang dosa kita akan menyebabkan Allah murka. Kita semua bimbang kesalahan kecil kita yang menyebabkan Allah menghumbangkan kita dalam neraka. Kita takut. Jangan mudah kita kata ini ahli syurga, ini ahli neraka. Last sekali kita pula kata saya ahli syurga sebab saya ini buat baik, ahli syurga. Allah kata wala takfu ma laysa laka bi'in. Jangan kamu cakap benda kamu tak ada ilmu. Tetapi kita ada ilmu ke benda tu? Ada senarai kat tangan kita? Tak ada, maka diam. Asasnya bukan kita tak mahu mendoakan, bukan asas itu. Asasnya supaya kita bercakap sesuatu yang kita tahu sahaja. Yang kita tak tahu kita berdoa semoga. Oh dia ni baik ke jahat? Semoga dia dipilih di kalangan orang baik. Semoga dia dipilih di kalangan ahli syurga. Semoga dia menjadi kalangan orang yang diredai oleh Allah.
Tentang begini adab kita bercakap. Adab itu cukup penting. Ada seorang lelaki yang mati bila balik dalam peperangan. Lalu sahabat kata, bergembira di ahli syurga. Nabi kata, kuburnya dipenuhi dengan api. Sahabat ni tercengang. Maka bila diperiksa, rupanya dia ada mencuri ghanimah sebelum dibahagikan. Seorang ni berkata, kita tak tahu apa berlaku. Sebab itu bila kita sebut dalam hadis tadi, seorang lelaki memuji lelaki Ansar, ni ahli syurga. Nabi kata, mana kamu tahu? Barangkali waktu dia hidup, dia bercakap benda yang tak ada kaitan dengannya, maka dia akan dihisap dahulu. Atau dia bakhil, kedekut dengan apa yang tidak mengurangkan harta dia. Tentang antara keaiban pada harta, bila kita kedekut pada perkara yang tak akan kurangkan harta kita. Ya, yang pertama sekali ialah zakat. Dan yang kedua, kadang-kadang orang minta RM1, RM2 je, bukan banyak. Bagilah RM1, nak bina madrasah. Bagilah RM1, nak bina masjid. Tak bagi juga RM1. Padahal tak jejas apa pun kita bagi RM1. Kita kadang-kadang masuk tabung masjid RM1, RM2. Jejas tak jejas apa. Duit ni kalau tak masuk tabung, dia hilang macam tu je. Tak ingat, tak mana duit aku RM1 ni. Maka orang ni dicela. Sebab itu buatlah baik walau sikit. Kalau kita nak derma tiap hari, tak ada masalah apa. Sebab kita boleh keluarkan satu jumlah yang tidak memudaratkan kekayaan kita, tidak memudaratkan harta. Sebab akhirnya benda ni habis macam tu je. Kadang kita beli makanan, harga mahal, tak boleh makan pun. Buang duit. Kadang kita beli sesuatu, kejap dia mainan anak kita berapa? RM50. Sekejap dia main, tertinggal kedai makan. Dah. Habis gitu RM50. Tak apa, nanti abah beli lagi. Orang abah orang kaya. Tapi bila buat baik, jadi miskin. Tu raba poket macam tak ada duit je. Bila beli mainan anak-anak tu, keluarkan kad. Berapa? Bayar. 1,400 bayar. Kita bukan kata haram dosa. Tapi muhasabah. Bila pada benda yang duit kita tak berkurangan, kita berkira, kita akan ada masalah di akhirat kelak. Sebab itu nikmat Allah bagi. Sebab itu tuan-tuan dalam bab derma, dalam bab menyumbang, jangan berkira sangat. Kalau kita tak berkira dengan Allah, Allah pun tak berkira dengan kita. Rasulullah pesan kepada Ummu Salamah, baik isteriku, jangan kamu berkira dengan Allah, nanti Allah berkira dengan kamu. Jangan berkira. Maksud berkira, ya dululah, nanti habis duit aku, nanti. Ini berkira. Padahal waktu itu memerlukan. Bukan kita katakan sedekah ni tuan-tuan, dia bukan jenis ibadat mendatang. Ia ialah ibadat yang kita rancang setiap hari. Dia bukan mendatang. Orang datang baru sedekah, tak datang tak sedekah. Tabung jalan sedekah, tabung tak jalan tak. Kita mencari benda ni. Ia ibadat sebagaimana tuan-tuan cari makan, demikian juga tuan-tuan cari peluang untuk sedekah, sebab ia simpanan kita akhirat kelak. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut yang menyesal banyak sebab tinggalkan hartanya tanpa dia bersedekah. Bahkan kata seorang ulama Ibrahim At-Taimi, penyesalan paling teruk ialah akhirat kelak dia melihat harta yang diusahakan digunakan oleh orang lain untuk buat baik, sedangkan dia tak buat baik dengan harta dia. Orang lain yang buat. Oh, menyesal dia. Menyesal dia. Kita kan tuan-tuan, kalau ada benda yang kita punya, masa dengan kita tak cantik, kita jaga, beri ke orang, orang jaga lawa. Allah nyesalnya. Jual Honda buruk kita. Ambil lah berapa sen pun RM100. Tiba kawan yang beli kereta motor Honda, dia repair dia duk lawa. Kita tengok, Allah rasa nak beli semula. Lawa pula Honda ni, cantik, dihias. Yang tu pun kita boleh menyesal, sementara akhirat kelak. Kita tinggal harta banyak, harta bersaka. Juta-juta tinggal. Kita beli hibah banyak, 5 juta, 6 juta hibah. Misalnya. Kita pun mati, duit tu boleh. Yang kita dah bayar banyak ni, kita bayar banyak. Yang ni boleh ke keluarga kita. Tapi malangnya keluarga kita guna duit tadi. Banyak buat benda baik. Kita dulu tak buat baik benda tu. Kita pun marah, suruh menyesal. Marah pada diri sendiri. Kenapa aku masa ada duit ni aku tak buat benda baik? Sehingga dia kebaikan penuh dapat dia. Kita pun dapat cipuk-cipuk je. Sebab itu bila Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia jual rumah dia. Orang kata berilah pada anak-anak. Dia kata kenapa nak beri pada anak-anak? Ini amalan aku. Ini amalan aku. Anak-anak aku belum pasti buat amalan untuk aku. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kita fikir orang yang kita tinggal tu bagus. Tapi yang tak bagusnya, kita sendiri tak buat sebenarnya sepatut kita buat. Kita harap anak-anak kita
Yang anak-anak kita bila buat baik, benar kita dapat sebahagian pahalanya. Tapi kalaulah kita yang buat baik, itu jauh lebih baik. Kita nak tunggu anak kita, duit kita yang kita tinggal kat dia wakafkan. Tapi kenapa kita tak wakafkan? Kita harap biar nanti dia sedekah untuk kita. Aku orang tanya, Ustaz, apa kau sedekah pada si mati? Apakah si mati boleh pahala? Ya boleh, kita tak kata tak boleh, boleh. Tapi alangkah baiknya kalau si mati dulu hidupnya, dia seorang yang suka bersedekah. Sebab itu tuan-tuan, jangan mengharap orang yang ke belakang kita buat baik untuk kita. Atau yang saya katakan rugi lagi, peluang kita buat baik kita tak guna, kerana anak kita yang terus buat baik. Walau kita dapat sedikit, namun kita akan menyesal sebab kita boleh buat. Jadi itu asas pertama, jangan bercakap benda yang tiada kaitan dengan kita, benda-benda yang tidak memberi kebaikan pada agama kita. Sebab itu bila Allah nak kebaikan kepada kita, apa yang Allah jadikan pada kita? Allah jadikan kita ahlinya. Bahkan bila Allah nak berikan kebaikan kepada kita, sebagaimana kata Hasan Basri, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abd an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda kalau Allah Ta'ala tak nak berpaling dari dia, Allah jadikan dia sibuk buat benda yang tak ada kaitan dengan dia. Tapi kalau tanda pula Allah sayang dia dengan kefahaman ini, Allah jadikan dia sibuk buat benda yang baikkan agama dia. Akhir dia sibuk beramal daripada bercakap. Cakap banyak pun tak guna tuan-tuan. Tak payah bersufi, tak payah berfalsafah. Buat je, amal. Sebab itu kata para ulama, waktu mana para ulama sufi ketika mana mereka mati, orang bermimpikan mereka lalu berkata, share apa yang Allah lakukan. Lalu kata mereka, tidak ada lagi guna apapun perkataan, apapun isyarat, apapun kita katakan kiasan, yang berguna di sini ialah amalan. Kata sufi yang sebenar bukanlah ahli percakapan. Mereka ialah ahli amalan. Bercakap satu cara saja, tapi itu bukanlah matlamat. Cakap tu bukan matlamat, amal tu matlamat. Kalau kita menjadikan percakapan itu sebagai matlamat, biar orang puji kita dengan percakapan kita yang indah, percakapan kita yang berbunga-bunga, yang berbuah, perkataan kita yang indah, maka kita akan rugi. Tentang yang kita cakap ini dan yang bercakap ini tidak akan menjadi mulia tanpa beramal. Sebab itu ada orang yang dia bercakap kat atas, orang bawah lebih mulia daripada dia sebab orang bawah sibuk beramal. Dia pula sibuk bercakap. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu kita katakan, kita tak perlu rasa macam satu perbezaan, oh dia duduk atas, duduk berceramah, kita duduk bawah cuma dengar. Tak, itu bukan perbezaan yang ketara. Perbezaan ketara ialah amal kita. Siapa yang beramal, dia paling depan sekali. Yang bercakap juga sedang berlomba dengan orang bawah untuk beramal. Tak guna kalau saya bercakap tentang qiyam, saya pun tak qiyam. Saya ke belakang. Tak guna saya bercakap tentang awal ke masjid, saya pun paling lambat ke masjid. Tak guna saya bercakap tentang sah depan, saya duduk sah belakang. Tak guna saya bercakap tentang sedekah, walau saya sendiri sayang pada harta saya. Tetapi persaingan kita bukan siapa yang lebih tahu, tapi siapa yang lebih lakukan amal. Bukan persaingan kita apa yang lebih tahu. Iblis lebih tahu daripada sebahagian malaikat yang ada. Bukan mendakwa lebih tahu. Bukan sekadar dia tahu, dia mendakwa pula dia lebih tahu. Bukan kemuncak kesombongan, dia rasa dia lebih tahu pada Tuhan. Sehingga dia kata, kenapa aku nak sembah Adam? Ya, dia lebih hina pada aku dijadikan lebih baik. Walau Allah tak pernah pun kata api itu lebih baik pada tanah. Tak pernah. Tapi dia kias sendiri. Aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan aku dari api, kau jadikan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Allah tak pernah cakap pun. Tak pernah Allah kata api lebih baik pada tanah. Hanya iblis menyangka bahawa api itu sifatnya berada di atas, tanah berada di bawah, maka dia nampak dia mulia. Ya, sama sebagaimana kalau saya yang berada di atas melihat saya lebih mulia pada tuan-tuan, maka itu kiasan yang salah. Kerana yang mulia itu siapa yang beramal. Itu tak perlu kita nak cemburu duduk atas, tak, dia bagus, dia glamour. Tuan-tuan, itu tak ada apa-apa sebenarnya. Yang menjadi hujah kita di hadapan Allah nanti ialah amalan kita. Sebab itu orang yang benar-benar bersufi sibuknya beramal. Siapa pun. Kalau itu dalam kematangan sufi sampai mereka cakap pun tak nak. Kalau sudah ada orang lain bercakap. Itu yang berlaku pada Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham. Walau dia alim, dia tak nak cakap. Kenapa? Dia kata orang lain dah cakap. Kenapa saya nak cakap?
Dan itu yang berlaku kepada Daud At-Tai, anak murid kanan Abu Hanifah. Wahai Daud, sila jawab fatwa. Dia kata, al-yawm inqata al-jawab. Hari ni tak ada jawapan. Dah ada orang alim tanyalah. Walau dia seorang alim besar. Salah seorang ulama yang mengaji dengan Imam Abu Hanifah 16 tahun. 16 tahun mengaji, alim. Dia sama dengan Zufar. Dia sama dengan Abu Yusuf. Dia sama dengan Hasan Al-Syaibani. Namun dia memilih, kalau kamu dah ada, buat apa aku ada? Maka baik aku sibuk beramal. Kerana aku memang cakap banyak ni, lambat ataupun masa beramal sikit. Dan itu juga berlaku pada Luqman Hakim. Dulu Luqman, tuan-tuan, dia sibuk beri fatwa ke orang. Dia sibuk menyelesaikan perbalan orang. Tiba-tiba Daud AS dah ada. Maka dia syukur pada Allah. Kenapa? Kerja Nabi Daud dah ambil. Maka buat apa lagi aku nak sibuk? Biar aku beramal. Kerana kita tahu Luqman sezaman dengan Nabi Allah Daud AS. Bukan sebelum Nabi Allah Daud berhukum ataupun dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Luqman yang mula-mula menyelesaikan masalah manusia. Orang apa pun masalah orang tanya dia. Tapi sewaktu Allah Ta'ala mengutuskan Daud AS, dia kata, kenapa aku nak cakap lagi? Dah ada orang yang baik. Tentang sebab itu kita ni sama. Atau para ulama. Kita kadang-kadang fatwa tu dah ada, dah ikut je lah. Dan buat apa kita nak supaya nak cakap fatwa lain pula? Akhirnya menimbulkan kontradik yang teruk. Ni ulama dah bersidang ni keluar fatwa. Kita percaya pada mereka. Kita siqah. Tak perlulah kita nak cari kelainan pendapat yang khususnya tak menguntungkan umat. Hanya untuk menunjukkan kita berbeza. Cukup kalau saya ada fatwa yang berbeza dengan mereka, saya diam diri saja. Kalau para ulama sudah bersidang, dan saya percaya pada keilmuan mereka. Mereka ahli. Mereka duduk dalam persidangan. Mereka berhujah, mereka berdebat. Maka kenapa kita tidak mau percaya mereka? Kenapa kita tak nak percaya? Apa sebab? Oh, sebab saya rasa saya lebih alim. Ini kesombongan. Apatah lagi kita lihat fatwa tadi memberi masalah besar kepada umat Islam. Penyatuan umat. Saya tak nak beri fatwa yang boleh menjadikan orang berbalah. Tidak menguntungkan. Sebab asas fatwa itu sendiri ialah bukan sekadar mendekatkan orang pada Allah, bahkan menjadikan manusia tenang dan damai. Tenang dan damai. Bukannya untuk jadikan manusia, dengan fatwa ini kita berperang. Dengan fatwa ini kita berbalah. Lalu setiap orang buat pengikut dia, ni buat pengikut dia, buat pengikut dia. Tentu itu kelemahan umat Islam yang berlaku. Mereka tidak percaya orang-orang yang juga mempunyai keutamaan seperti mereka untuk bercakap. Sebab kesibukan kita hari ini bercakap, bukan beramal. Maka ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada kamu, dia sibukkan kamu dengan beramal. Daripada kita bercakap. Oleh sebab itu kata Syekh, jadikan amalan kamu tanpa banyak cakap. Contoh, kalau kita beramal, tak payah nak cerita pun. Beramal lah sudah. Oh, saya akan cerita, saya buat tu, saya buat ni. Oh, saya pula upload pada Facebook, begitu, begini. Sebaik-baiknya jangan. Kita dah sebut, jadikan sebagian besar amalan kita tersembunyi. Jadikan. Allahumma illa kalau kita nak jelaskan, kan ia memberi manfaat. Kadang-kadang saya nak bimbing orang tertanya apa yang patut saya buat. Pada hari Jumaat, saya kata berselawat, contoh. Apa yang saya perlu habiskan hari-hari saya kata dengan berzikir, dengan baca Quran. Maka saya memberi satu contoh. Ini yang saya lakukan setiap hari, saya buat macam ni. Supaya ada orang terbuka mengikut cara ini. Asas apa pun yang kita uploadkan berkait dengan niat kita. Cuma secara muhasabah. Tidak semua benda yang kita perlu letakkan. Khususnya dalam hal-hal ibadat kita. Melainkan saya katakan kalau kita ada maslahat tertentu. Apapun kita tidaklah memfitnah atau mengatakan orang yang upload apa yang dibuat itu riak semua tak. Hasya lillah, itu urusannya dengan Allah. Kita tidak ada urusan membaca niat orang lain. Dan sepanjang hidup kita tidak mahu pun judge niat orang lain. Walaupun dia buat tu secara kita nampak macam nak nunjuk-nunjuk, kita tak akan kata dia riak. Kerana ia urusannya dengan Allah. Dan kita ada urusan yang banyak dengan Allah. Membaiki hati kita, membaiki kejahilan kita, mempercepatkan langkah kita menuju Allah, dekat diri pada Allah. Kalau manusia tahu tugasnya yang banyak, maka mereka tak sempat nak bercakap hak orang lain. Maka kita baiki. Biarkan ahlinya bercakap, bukan kita. Kemudian kata Syekh, biar kita ada ikhlas tanpa riak. Maka kita dah sebut jalan-jalan untuk dapat ikhlas.
Tuan-tuan boleh sembunyi, tuan-tuan sembunyi sebagai amalan. Tuan-tuan kalau jangan bercerita tentang kebaikan, maka berusaha jangan bercerita. Dan selalu berdoa biar kita dapat keikhlasan. Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Dan selalu kita berusaha bermujahadah untuk melawan sifat-sifat ujub sum'ah yang mungkin ada dalam diri kita, supaya kita dapat keikhlasan. Dan selalu baca kisah-kisah orang yang ikhlas. Dan lihatlah ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang ikhlas. Lihat kemuliaan mereka. Jangan takut kita tak glamour sebab ikhlas. Kerana yang mengangkat kita Allah, bukan yang lain. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Yang angkat kita, tuan-tuan, bukanlah kita. Kita tidak angkat diri kita. Kita juga tak perlu orang yang angkat kita. Tapi bila sampainya Allah akan angkat kita. Dan Allah jadikan manusia menerima kita. Kerana di antara tanda pengkabulan Allah, Allah jadikan manusia boleh menerima kita. Yang ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang mendoakan kita. Kemudian kata Syekh, tauhid kita tanpa ada syirik. Walaupun syirik tersebut syirik yang bersifat berkongsi dengan yang lain. Apa maksudnya? Tentang syirik ini kita tahu syirik yang jelas, jali, yang menyembah berhala dan sebagainya. Syirik yang khafi, khafi itu sendiri ada bahagian-bahagiannya. Kita khafi ini riya, ujub, sum'ah. Ini khafi. Tapi termasuk dalam makna itu yang kita bimbang ia berlaku bila kita meletakkan pergantungan pada orang lebih, sehingga kita lupa pada Allah. Sehingga kita sandarkan kemuliaan kita pada orang, sehingga kita lupa yang memuliakan kita Allah. Sehingga kita rasa rezeki kita ni dari dia, sehingga kita lupa dari Allah. Kita percaya sangat obat tu, obat ni, melampau-lampau. Kita bimbang ia boleh mendatangkan syirik. Kita bimbang. Dan segala asbab yang kita buat, bimbang. Sebab itu biar benar-benar dalam lafaz solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami sembah dan kepadamu kami minta tolong. Itu yang kita ucapkan dalam solat. Dan kita kena fahami makna perkataan ini. Sebab kita bercakap di hadapan Allah ni. Tuan-tuan, waktu kita solat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan kita seperti bercakap di hadapan Allah. Dan kita berkata sebab dhamir yang digunakan, kata nama atau ganti nama yang digunakan ialah engkau. Iyyaka, hanya engkau ya Allah. Seolah kita jumpa orang, hanya awak saja. Kita cakap depan. Dan dia mendengarnya. Dan Allah Maha mendengar. Iyyaka, hanya engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Sehingga ditakdimkan, didahulukan perkataan iyyaka. Dia tidak disebut na'buduka, kami sembah engkau. Tapi disebut iyyaka, hanya padamu ya Allah, tidak ada yang lain. Na'bud, kami sembah. Wa iyyaka, hanya padamu ya Allah, tidak ada yang lain. Nasta'in, kami minta tolong. Tentang ini yang kita kena semak dalam diri kita. Bahawa peribadatan kita kerana Allah. Tidak ada bahagian-bahagian hawa nafsu bersifat riya, ujub, semuanya. Ia untuk Allah dan kerana Allah. Dan minta tolong kita hanya daripada Allah. Apa pengurusan kita? Pertama dahulukan minta tolong dengan Allah. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Waktu kita minta tolong dengan manusia, kita minta tolong dengan tawar. Tapi kemanisan hati kita pada pertolongan Allah. Bukan rasa manis bila minta tolong dengan orang, tapi tawar bila minta tolong dengan Allah. Yang ni biar kita dalam doa kita lebih rasa kita manis dalam seruan kita mohon pada Allah berbanding panggilan kita pada manusia. Jangan sebut, "Mang, kau kena tolong aku, Mang, kena bagi duit aku 1,000, kau ada kerja." Manis mulut dia, manis rasanya, rasa macam akan diterima. Tapi waktu doa, suram hati dia, tawar lidahnya, tak confident dia. Tetapi jangan begitu. Biar kemanisan dalam bermunajat lebih kita rasakan dalam daripada manis kita bermunajat dengan manusia. Maka ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betapa kita rasa dekatnya Allah dengan kita. Betapa kita bercakap direct di hadapan Allah SWT. Kerana bila seorang itu dimuliakan oleh Allah, dia akan berada pada makam ihsan. Makam ihsan, sebagaimana kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu menyembah Allah sebagaimana Allah Ta'ala, dan kadang kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak rasa kamu melihat Allah, Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Ini bagaimana kita membina jati diri kesufian kita.
Bila kita ingat balik, bahawa jangan kita peduli perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kita. Dengan perkataan kita, dengan komen kita, jangan. Contoh kalau kita nak komen dalam Facebook, nak komen yang baik-baik atau diam. Suatu yang kita tidak tahu, maka jauhi sejauh-jauhnya. Saya tak tahu. Belajarlah untuk berkata wallahu a'lam, dan belajarlah untuk saya tak nak campur. Saya like pun tak nak. Perkara-perkara statement-statement orang yang saya pun tak tahu, saya tak berani like. Kalau saya tahu, ya. Maksudnya, kalau saya tak tahu kebenaran yang dia cuba beritahukan. Terutama saya bercakap tentang hal-hal orang lain. Seorang cuba tuduh orang ni, seorang cuba kata yang ni, maka saya tak berani like. Saya pun tak berani share. Masalah kita tuan-tuan, ni kaki share ni ramai. Yang jenis like pejam mata, like. Ingat semua benda kita ditanya. Tuan-tuan like pun tuan tanya, jangan ingat tak tanya. Sebab itu perhatikan apa yang kita suka. Sebab Nabi dah sebut siapa yang sempurna iman, dia suka kerana Allah, dibenci kerana Allah, diredha kerana Allah, diberi kerana Allah, dikedekut kerana Allah. Ahabba lillah wa abghadha lillah. Orang inilah yang disebut faqad istakmala imanahu, yang sempurna iman. Jadi perhati, tentu banyak benda-benda kecil yang kita tersilap langkah. Sebab itu kita kena sentiasa beristighfar. Dan yang seterusnya yang disebut oleh Syekh, sibuk beramal. Contoh kita dah sebut semalam, nanti akhirat kelak akan dibuka 3 diwan kita, 3 catatan. Yang satu mengandungi kebaikan kita, yang satu mengandungi kejahatan kita, yang satu mengandungi nikmat yang Allah beri sepanjang kita hidup. Dan nikmat-nikmat ini akan menuntut kita. Kita dah sebut semalam, nikmat akan menuntut. Allah Ta'ala berkata kepada sekecil-kecil nikmat, sila tuntut. Takut dia tak buat macam aku suruh. Maka bila nikmat ini tuntut, habis pahala dia. Lalu nikmat ni berkata, ya Allah, aku belum habis lagi tuntutan ni. Kalau satu saman kita dah habis harta kita, nak tunggu yang kedua pula saman kita habis kita. Sembah penjara lah. Sebab tu, bila kita tahu, amalan kita tak banyak. Hatta bila malaikat sendiri yang tidak dikira dosa apa yang mereka buat. Yang menyembah Allah daripada awal penciptaan tetap berkata, ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenarnya. Dan sebab itu dikatakan, kalau Allah Ta'ala nak masukkan kita semua neraka, semua, maka Allah itu adil. Bagaimana adil? Ya, kerana Allah beri nikmat semua, kita tak mampu pun bayar. Kalau kita katakan semua orang atas Malaysia ni tak mampu beli barang ni, letaklah satu barang, ini ada satu kereta paling mahal di dunia. Satu penduduk Malaysia 32 juta, semua tak mampu beli kereta sebab harga ni mahal sangat. Tu belum cerita rotek sekian-sekian, tak. Maka dia cuma tunjuk je lah, buat kempunan kita, takut tak tengok. Baik, kita boleh terima tak benda tu? Ya, boleh terima. Banyak barang atas dunia ni, satu dunia pun tak boleh beli, tak mampu. Ya, kalau ada mampu, ada seorang dua, itu pun ialah kita sebut dah macam gada kor dah. Maksudnya habis modal. Ini kan pula syurga. Syurga Allah, kalau Allah letak harga sebenar, tak ada seorang pun boleh beli. Tak ada. Dengan amalan dia, tak ada. Tuan-tuan dengar kata Nabi SAW. Nabi kata tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalannya. Lalu sahabat kata, wala anta ya Rasulullah. Nabi kata, wala ana, aku pun. Illa an yatarammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Melainkan kerana rahmat Allah yang Allah berikan pada aku. Dan kurniaan. Maksudnya dengan umur tuan-tuan 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun tuan-tuan beramal. Kalau kita tolak semua benda, kita cuma beramal sikit je. Tidur kita jauh lebih banyak daripada beramal. Kalau kita tanya diri kita, kita muhasabah, kita buat catatan, buat list. Banyak mana kita buat ibadat 1 jam, 1 hari. Tulis hari ni. Baik, saya dengar kuliah 30 minit. Saya baca Quran 15 minit, 45 minit. Saya zikir 15 minit, sejam lagi. Okey, saya baca buku sejam. Baik, kali kita tulis daripada 24 jam, berapa jam sebenarnya ibadat? Secara jujur, berapa jam? Saya solat jemaah. Sebab jemaah ni kan boleh kena nunggu-nunggu juga, lama sikit lah. Campur solat Jumaat. Kira-kira kalau
24 jam satu hari. Kalau kita beribadat 4 jam tu dah cukup baik. Pun begitu, kita masih jauh sebenarnya. Baik, katakan kita buat ibadat 24 jam. Tak berak, tak kencing, tak tidur, zikir. Apakah sudah layak? Pun tak layak. Sebab berapa harga syurga? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang yang Allah nak bagi ni mahal. Mahal sangat-sangat. Contoh macam saya katakan, kita boleh terima ada satu benda paling mahal yang ramai orang tak boleh beli. Kita boleh terima benda tu. Tak ada orang mampu beli. Ada tak jutawan bilioner yang boleh beli benda gini? Oh, tak mampu. Tak ada orang mampu kerana ia terlalu mahal. Sebagainya, kalau kita kata baik, kita nak jual sebuah negara kita. Kita nak jual negeri lah. Katakan kita ambil negeri Melaka. Kita nak jual satu Melaka tu. Ada tak agak-agak orang mampu beli? Kita letaklah berapa trilion untuk beli Melaka. Orang tak berani. Terpaksa hutang bank. Bank pun tak ada duit banyak tu. Kita baru nak jual Melaka. Akhirnya Melaka tak dijual. Kalau nak dijual, harganya terlalu mahal. Ini negeri yang akan hancur binasa. Ini dunia. Bagaimana syurga yang tidak binasa? Yang luar syurga tu tuan-tuan bukan besar Melaka. Luar syurga itu kata Allah Ta'ala, arduhas samawati wal ardh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan kepada syurga yang luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi maksudnya satu dunia syurga tu. Satu syurga, satu dunia. Dan orang yang takut pada Allah dapat dua syurga, dua dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang takut pada Allah ada dua syurga dapat. Satu syurga sebesar dunia ini, bukan lebih pada itu. Tentang berapa harga syurga tu agak-agak? Kalau Singapura yang kecil itulah orang nak jual mahal. Singapura tak ada orang boleh beli dah. Sebab di negara maju, negara sekian orang nak beli Singapura. Berapa harga nak letak Singapura? Saya kata tak akan ada bilioner atas dunia boleh beli. Mahal, mesti mahal. Kerana potensi dia pula boleh menjana lebih banyak. Akhirnya tak dijual Singapura tu. Melaka pun tak dijual. Ini kan pula kita kata nak beli syurga. Mana ada orang amalan cukup? Sebab itu disebut kalau Allah nak masukkan semua dalam neraka, Allah tu adil. Allah tu adil. Ya, kenapa adil? Sebab memang tak ada orang boleh belinya dengan amalan dia yang tak berapa banyak. Belum cerita kualiti amalan. Kuantiti pun tak layak. Belum cerita kualiti. Masuk kualiti lagi jam. Lagi jam kita. Maka bagaimana kita dengan mudah kata saya ahli syurga? Dia ahli syurga. Berapa sen? Banyak mana dia beramal? Kalau beramal 3-4 hari nak kata dia ahli syurga, jangan sebut. Moga-moga dia dapat syurga ya. Dia lebih beradab. Okay, lebih beradab dengan Allah. Sebab itu, biar kita hari ini, biar semua orang atas dunia sibuk buat ibadat. Sibuk tinggalkan maksiat. Jangan dia ingat hanya dia sedekah sikit, dia pun ambil contoh, ni perempuan yang bagi benda anjing, kami bagi lagi banyak Ustaz. Lalu dia rasa okey dengan kejahatan dia buat. Lalu dia bertawakal pada kebaikan yang sedikit untuk dia masuk syurga. Sebagaimana kamu tahu luas rahmat Allah, kamu juga tahu Allah itu murkanya dahsyat. Sehingga para Nabi pun tak berani angkat muka. Ingat hari akhirat kelak, Nabi-Nabi pun tak berani angkat muka. Sehingga Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sehingga para Nabi berkata, salimni, salimni, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Kerana hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti itu. Para Nabi pun gementar. Walau para Nabi tak buat dosa. Tentang kita apa sangat. Kita cair dah. Jadi sibuklah beramal. Kerana walau bagaimanapun kita beramal belum cukup beli syurga. Belum cukup untuk masuk syurga. Amalan ini hanya untuk mendapat rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala suka orang yang penat-penat dalam amalan. Dan Allah Ta'ala suka orang yang terus beramal. Walau dia tua, walau dia sakit. Beramal dan beramal. Kerana itu kita nak kurangkan bercakap. Kita nak beramal. Dan beramal, kita pula beramal yang baik. Beramal yang ikhlas kepada Allah SWT. Beramal yang dalam keadaan khalwat kita, bukan nak tunjuk terang-terangan pada manusia. Kita mencari keikhlasan setiap hari. Sebagaimana tuan-tuan tak jemu mencari duit setiap hari. Walaupun simpan dalam bank dah banyak dah. Tapi kerja lagi. Kenapa? Saya tak pernah jemu bekerja. Demikian kita tidak pernah jemu mencari ikhlas. Walaupun kita tahu sukanya. Walau kita tahu mungkin ada hari banyak, ada hari sikit. Tapi kita mencarinya. Yang ikhlas dulu lah. Yang hari nak. Yang hari ni juga kita mencari. Kan
Kalau seorang mencari dunia, walaupun dia dah ada simpanan dalam bank banyak, dia tak pernah berhenti kerja. Orang paling kaya dalam dunia pun tak pernah berhenti kerja. Mereka pun tidur kat pejabat, tak tidur rumah. Lah dah kaya. Kenapa? Kerana itu satu tuntutan kepada keinginan syahwat mereka. Tuntutan pada keinginan iman kita, mencari keikhlasan. Kalau pun pernah kita ikhlas dulu, bukan bermakna hari ini kita sudah boleh selesa. Cari lagi keikhlasan. Kerana itu orang yang ikhlas, dia takkan banyak hubung kait dia dengan manusia. Maksudnya dia tak cenderunglah nak cakap hal orang ni, biarlah. Dia kita, hak kita. Melainkan kalau perkara munkar yang jelas, lalu kita tegur dengan adab dan akhlak dengan sempadannya. Jangan mentang-mentang perkara munkar kita tegur meluar sempadan. Setiap benda ada sempadan. Setiap benda ada tata cara. Kerana itu, kesibukan kita mencari ilmu untuk mengetahui benda itu amat penting. Supaya kita tidak melanggar sesuatu yang lebih daripada keterbatasan kita atau lebih daripada pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.